Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zawratin alfa marrah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Abu Ya'la meriwayatkan hadis dengan sanad hasan dari Mus'ab ibnu Sa'ad. Katanya, saya berkata kepada ayah saya, "Ayah, pernahkah ayah membaca firman Allah, mereka yang lalai daripada sembahyangnya? Siapa daripada kita yang tidak pernah lalai? Siapa daripada kita yang tidak pernah berkata-kata dalam hati ketika sembahyang?" Maka diriwayatkan daripada Abu Ya'la ini menceritakan bahawa Mus'ab ibn Sa'id ini dia berkata kepada ayahnya, ayah pernah dengar tak firman Allah, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Wel bagi orang yang sembahyang yang mana mereka dalam keadaan lalai. Jadi siapa di kalangan kita yang tidak pernah lalai? Siapakah di kalangan kita yang dia sembahyang tak bercakap pun dalam hati? Maka bapa dia pun menjawab, bukan begitu yang kamu maksudkan, bukan begitu yang dimaksudkan. Yang lalai di situ maksudnya adalah melewatkan waktu. Fawailul lil musallin, wil bagi orang ataupun neraka wil bagi orang yang sembahyang. Yang dimaksudkan di situ adalah humul ladzi yuakhiruna as-salah an awqatiha ataupun an waqtiha. Maknanya mereka yang mengakhirkan sembahyang mereka daripada waktunya, yakni melengah-lengahkan sembahyang lewat-lewat. Jadi sembahyang lewat ini membawa kepada neraka. Antara ahli-ahli neraka adalah orang yang sembahyang, tapi mereka mengatakan bahawa yang sembahyang menjadi ahli neraka adalah mereka yang sembahyang dalam keadaan melewat-lewatkan. Allazina hum an salatihim sahun, yang mana mereka daripada sembahyang mereka itu mereka lalai kepada Allah. Maka ada ulama mengatakan kalau daripada an salatihim, dari sembahyang mereka bermakna di luar sembahyang. Mereka itu lalai sebelum daripada mengerjakan sembahyang, lewatkan waktu. Kalau fi salatihim, dalam sembahyang, maka dikatakan siapakah mereka yang dimasukkan dalam neraka wil itu? Mereka yang dimasukkan dalam neraka wil itu allazina yuakhirunaha an waqtiha. Mereka adalah orang yang melewat-lewatkan waktu sembahyang. Jadi bila masuk waktu sembahyang, dia tidak terus sembahyang, dia buat kerja-kerja dunia dia. Tapi kalau dia buat kerja ibadat yang lain, itu tidak mengapa lagi, tapi kurang afdal juga. Seperti dia zikir, berzikir-zikir sampai lewat, itu tidaklah termasuk dalam orang yang sengaja melewatkan itu. Tapi yang dimasukkan sengaja melewatkan itu adalah orang yang buat kerja-kerja dunia sampai dia lewat-lewat. Namun tak afdal juga. Yang afdal sembahyang di awal waktu. Awal waktu sembahyang itu lebih utama. Tapi kalau kerja agama pun, kalau sembahyang sampai lewat sangat pun lebih yang tidak dibenarkan juga. Maknanya disuruh kita ini sembahyang, hendaklah sembahyang awal waktu. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Wahai Rasulullah, apakah amalan yang afdal?
Rasulullah memberitahu sembahyang pada waktunya. As-salatu fi awwali waktiha, sembahyang pada awal waktunya. Maka sembahyang yang afdal itu adalah seorang tadi sembahyang di awal waktu. Maka fawailul lil musallin apakah yang dimaksudkan wil itu? Wil itulah syiddatul azab, yakni seksaan yang keras. Seksaan yang keras maknanya bagi orang yang sembahyang. Ada yang mengatakan bahawa ia adalah sebuah jurang di dalam neraka jahanam. Ini yang banyak dipegang. Wil adalah satu jurang daripada ataupun satu jurang yang berada di dalam neraka jahanam. Jurang ini dikatakan bahawa kalau gunung dunia itu diletakkan di situ, nescaya meleleh habis, cair habis gunung-gunung yang ada atas muka dunia tadi. Kerana panasnya yang luar biasa. Demikianlah maknanya azab ataupun kehebatan, kepanasan api neraka. Maka gunung yang besar, kita kecil je, gunung yang besar. Gunung ni dikira makhluk Allah yang kuat lah atas ke bumi. Maknanya gunung yang besar itu kalau letak di jurang itu akan jadi cair, meleleh cair. Kerana apa? Kerana kepanasan yang luar biasa. Ia adalah tempat orang-orang yang meremehkan sembahyang ataupun orang yang mengakhirkan sembahyang. Maknanya dia sembahyang lewat. Maka sembahyang asar dekat pukul 6 ataupun dekat pukul 7 baru sembahyang asar. Sembahyang zuhur dekat asar pukul 4 baru nak sembahyang zuhur. Pukul 3 lebih baru nak sembahyang zuhur. Maka ini dikira orang melewat-lewatkan waktu sembahyang. Bahkan dia sudah dengar azan berkumandang, tapi dia lebih utamakan pekerjaan yang lain. Jadi para jamaah, kalau kita mendengar azan, maka tidak ada lagi perbuatan yang afdal kecuali bersegera mengerjakan sembahyang. Maknanya bila dengar azan sahaja, maka segera mengerjakan sembahyang. Tinggalkan sekejap pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Tak kira lah sama ada kita bekerja, kita berniaga, bekerja dengan orang, kita berniaga, ataupun kita buat kerja rumah, ataupun kita mengajar ke, kita masuk ke, kena tinggal dulu, berhenti dulu, sembahyang terlebih dahulu. Sembahyang paling utama sebenarnya. Maka dikatakan bahawa mengakhirkan daripada waktunya. Dia sentiasa melewat-lewatkan waktu sembahyang. Melewat-lewatkan waktu sembahyang, maka dalam keadaan macam itu berdosa. Walaupun dia sudah sembahyang, dia termasuk orang mengerjakan sembahyang. Tetapi dia mengerjakan sembahyang dalam keadaan mendapat kemukaan Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana dia mengutamakan yang lain daripada Allah Ta'ala, sehingga dia melewat-lewatkan waktu sembahyang. Maka ini merupakan satu perbuatan yang dikeji oleh syarak. Kecuali orang itu bertaubat kepada Allah dan menyesali kelalaiannya, lalu dia bertaubat kepada Allah dan dia menyesal, kemudian dia tidak ulang lagi, sehingga dia menjadi orang yang sentiasa mengerjakan sembahyang di awal waktu. Maka beruntung orang yang sembahyang awal waktu ini, Allah campakkan ketenangan dalam hati. Orang yang sembahyang awal waktu, Allah bukakan pintu rezeki. Orang yang sembahyang awal waktu, Allah Ta'ala turun rahmat kebaikan yang banyak kepada dia. Orang yang sembahyang awal waktu, nanti Allah Ta'ala tulis pahalanya yang berganda-ganda. Orang sembahyang awal waktu termasuk di kalangan orang-orang yang salihin. Maka pada wajahnya itu ada cahaya dan namanya tercatat di kalangan orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari hadis dari Samurah ibnu Jundub radhiyallahu anhu bahawa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini ada satu kisah. Kisah ini agak menarik, kena tengok perhatian dia. Apa kisah dia? Rasulullah bersabda, malam tadi datang kepada aku dua makhluk.
Malam tadi ada 2 makhluk datang pada aku. Tidak disebut makhluk apa, tapi kalau dibaca malaikat. Datang 2 makhluk kepada aku, mereka membawa aku. 2 makhluk ini bawa Nabi katanya. Mereka berkata kepadaku, marilah pergi. Lalu aku pun pergi bersama dengan mereka. Kami menemui seorang lelaki yang sedang berbaring, sementara orang lain berdiri di atas tubuhnya sambil memegang batu. Lalu Nabi berjalan dengan 2 makhluk tadi. Lalulah jumpa satu orang. Pelik sungguh. Apa dia? Ada satu orang terbaring, ada orang pijak atas dia. Di atas dada dia, atas tubuh dia ada orang berdiri. Orang yang berdiri itu pegang satu batu yang besar. Kemudian ketika orang itu menjatuhkan batu itu di atas kepalanya, jatuh atas kepala orang yang di bawah tadi, lalu kepala tadi pecah, luka. Lalu bila jatuh pecah kepala dia tadi, luka, batu tadi bergolek. Oleh itu orang itu tidak kembali kepadanya sebelum sembuh luka di kepala seperti sedia kala. Bila saja dia lempar batu, tapak batu bergolek, luka habis, pecah habis kepala. Sehingga luka tadi datang kembali. Luka tadi jadi kembali sembuh balik. Bila sembuh balik, orang tadi ambil mula batu, duduk atas dada dia, lempar pula batu. Gitulah seterusnya. Maknanya, maka setelah itu orang tadi kembali kepadanya dan melakukan pekerjaan yang sama seperti sebelumnya. Hairan Nabi. Nabi tengok, Nabi berjalan. Nabi berjalan bersama 2 makhluk dalam kitab ini, yakni 2 malaikat. Datang, lalu jumpa satu orang. Pelik, orang itu baring. Satu orang baring, satu orang berdiri atas tubuh dia. Yang duk berdiri pegang batu. Batu hempat. Dia pun lepas batu tadi. Kena atas kepala, habis luka, bergolek batu. Kemudian luka yang berdarah tadi jadi sembuh balik. Bila sembuh balik, orang yang berdiri tadi ambil mula batu. Duduk berdiri pula, pijaklah di atas tubuh dia, lepah pula. Gitulah seterusnya. Maka Nabi rasa hairan. Pelik tadi. Setelah itu katanya Rasulullah, aku bertanya kepada keduanya tadi, Maha suci Allah, subhanallah, apakah ini? Katanya, ini apa maksudnya ini? Nabi tak faham. Namun mereka mengatakan, marilah kita pergi. Mana? Mari kita pergi. Intalik, mari kita pergi. Katanya. Lalulah aku pun pergi bersamanya dalam keadaan tak tahu jawapan. Apa maksud dia ni? Aku pun pergi bersamanya. Lalu aku menemui seorang lelaki yang di tengkuknya ada ditunggangi seorang yang berdiri. Tadi dekat tubuh dia ada orang berdiri. Ni atas tekak dia pula, ada orang lain pula. Ada pula duduk atas tekak dia. Ditunggangi seseorang yang berdiri sambil memegang pengait daripada besi. Ada pegang besi. Maknanya pengait daripada besi. Bentuk pengait wallahu alam, mungkin macam mata kain. Wallahu alam. Tapi duduk atas tekak dia. Duduk atas tekak dia, pegang tadi. Supaya orang tadi tak lari. Dalam dia berdiri, tiba-tiba datang seorang yang berwajah buruk, lalu mengoyakkan sudut mulut orang tadi hingga ke tengkuk. Datang dia ambil mulut dia, koyak sampai ke tekak tadi. Dia koyak dia sampai ke tekak. Kemudian mengoyak hidung sampai ke tengkuk. Mengoyak kedua mata sampai ke tekuk. Ambil hidung, mata pun begitu sampai ke tekuk dia. Kemudian ia berpindah kepada sisi lain dan melakukan seperti apa yang dilakukan pada orang pertama. Dia kira orang lain pula, dia buat macam orang tadi juga. Sama aja dia buat. Mana dia ambil mulut, dia tarik sampai tekuk. Sampai apa? Mana tersiap sampai ke tekuk. Mata begitu, hidung pun begitu. Ia tidak menyelesaikan pekerjaan itu sebelum orang yang di sebelahnya sembuh seperti kala. Dia pun buat kerja sementara orang yang tersiap tadi sembuh balik. Bila sembuh balik, dia mari mula. Gitulah. Gitulah maknanya kerjanya duk siap ke makna siap ke anggota mulut, hidung, mata. Lalu aku bertanya. Setelah itu kembali lagi kepadanya dan melakukan pekerjaan sama. Aku bertanya, Maha suci Allah, apakah ini? Pelik sungguh. Mari orang ambil mulut siap sampai ke tekak, ambil mata siap sampai ke tekak. Apa maknanya ini? Maha suci Allah.
Namun kedua-dua tadi kata kepada aku, marilah kita pergi. Jalan lagi. Lalu kami menemui satu tempat itu pelik kan, macam tempat masuk. Seperti dapur itu, tempat yang menyerupai dapur. Tiba-tiba terdengar suara gaduh, suara riuh rendah sekali. Kami pun melihat, maka di dalamnya kelihatan lelaki perempuan yang tidak berpakaian. Lelaki perempuan yang bertelanjang, lalu kami keluar lalu api keluar daripada kaki mereka. Api keluar daripada kaki mereka. Setiap kali api itu datang kepada mereka, mereka kelihatan sangat takut. Aku bertanya kepada kedua-dua yang bawa aku, kata Rasulullah, Maha Suci Allah, mengapa jadi gitu? Mengapa mereka? Lalu kedua-dua kata, entalik, lari. Pergi, tidak tinggalkan. Mari kita pergi. Lalu kami pun pergi, kata Rasulullah. Pergi. Ada 3 peristiwa. Peristiwa pertama, orang lepa, orang baring, seorang diri atas tubuh, dia lepa batu. Yang seorang lagi ada orang tak tekak, pegang besi, mari orang lain siap dia punya mulut dia. Yang satu lagi pergi tempat, umpama macam tempat masak dapur, ada orang lelaki perempuan yang tidak berpakaian, riuh rendah sekali, tiba-tiba kaki keluar api. Masing-masing kaki keluar api. Lalu katanya, apa ini? Mengapa jadi begitu? Kata dua-dua tadi yang bawa Nabi tadi, mari kita pergi. Kami pun pergi. Lalu mendapati sungai yang mengalir. Sungai yang mengalir, air sungai tadi berwarna merah, iaitu air sungai darah. Warna merah seperti darah. Di sungai itu ada seorang lelaki yang sedang berenang dalam sungai darah. Berenang ketika sampai di tepi sungai, berenang, sungai ni sungai darah. Dia berenang sampai dekat tebing tadi, tepi sungai tadi. Dia pun dekat tepi dah ada batu. Dia pun kumpul batu. Batu yang banyak sekali, dia masuk dalam mulut dia. Dia masukkan dalam mulut dia. Bila masuk penuh dah dalam mulut dia batu, dia berenang lagi. Siapa belah ni pula? Siapa tepi sungai pula? Ambil batu tok dalam mulut. Berenang lagi. Begitulah. Dalam keadaan dimasukkan batu ke dalamnya, dalam mulut tadi. Aku pun bertanya, kata Rasulullah, apakah ini? Mereka berdua berkata, mari kita pergi. Tak beri jawapan lagi. Mari kita pergi. Lalu kami, kata Rasulullah, pergi lagi dan mendapati seorang yang sangat menjijikkan. Sangat menjijikkan, tiba-tiba di kelilingnya muncul api. Sangat menakutkan orang tadi, wajahnya tiba-tiba kelilingnya keluar api. Maka aku bertanya, kata Rasulullah, kepada kedua-dua malaikat tadi, apakah ini? Maka berkata kedua-duanya, mari kita pergi. Ada pula peristiwa keempat, kelima. Peristiwa keempat, orang berenang dalam lautan, dalam sungai darah. Sampai ke tepi sungai, masukkan batu tenggelam, pergi berenang belah ni pula. Sampai masukkan batu dalam mulut, berenang. Begitulah. Peristiwa yang kelima, ada satu orang berdiri, muka sangat menjijikkan katanya, tiba-tiba keluar api keliling dia. Bila Rasulullah tanya, apa maknanya ini? Apakah ini? Mari kita pergi, kata kedua-duanya. Lalu kami pun menuju satu taman. Ditumbuhi pohon-pohon yang sangat tinggi. Di tengah taman itu berdiri seorang yang badannya tinggi. Hampir-hampir aku tidak melihat kepalanya kerana menjulang ke langit. Dikeliling orang itu, aku lihat ada anak-anak. Maka ada budak-budak kecil je. Lalu aku bertanya kepada kedua-dua tadi, apakah ini? Mengapa mereka itu? Lalu kata kedua-duanya, mari kita pergi. Masih lagi tak khabar, masih lagi tak bagi tahu. Tapi yang peristiwa ini boleh tahan sikit. Sebab apa? Tengok ada satu taman, pohon-pohon yang tinggi. Dekat taman tadi hanya ada orang berdiri, keliling orang tadi adanya budak-budak kecil. Rasulullah tanya, siapa orang berdiri tu? Kenapa budak-budak kecil ada bersama mereka? Katanya malaikat tadi yang berdua-dua tadi, mari kita pergi.
Dia tak bagi tahu juga. Lalu kami pun pergi. Kami pergi lagi lalu mendapati sebuah pohon yang sangat besar. Yang sebelumnya tidak pernah saya lihat pohon sebesar dan seindah itu, kata Rasulullah. Jalan lagi. Ini pemandangan yang baik dah. Nampak pohon yang besar dan pohon itu indah. Tak pernah tengok pohon sebesar itu dan seindah itu. Maka kata kedua-dua itu, ya Muhammad, ya Rasulullah, panjat kamu, panjat. Dia suruh panjat pula. Panjatlah. Lalu kami, kata Rasulullah, memanjatnya. Bila panjat sampai puncak tadi, lihat ada satu kota. Di puncak pohon yang besar tadi, ada satu kota, ada satu bandar. Bandar tadi limpahan cairan emas dan cairan perak. Penuh dengan emas, penuh dengan perak, tapi betul cair gitu, cairan. Kami pun mendatangi pintu kota itu, pergi kat pintu tadi, dan kata Rasulullah, kami pun buka tadi. Bila pintu tadi terbuka, lalu kami masuk. Bila kami masuk, tengok ramai orang-orang lelaki. Banyak lelaki. Sebahagian mereka tampan, wajah tampan, sebahagian daripada mereka itu kelihatan buruk. Kedua-dua makhluk itu berkata kepada kelompok orang yang buruk. Maka kedua-dua tadi beri kepada yang bawa bersama Rasulullah tadi berjalan. Kedua-dua makhluk tadi beritahu pada orang tampan kepada orang yang wajah buruk, yang pada wajah buruk tadi, pergilah kamu dan masuklah kamu dalam sungai. Maka sungai itu seluas samudera, seluas lautan yang besar, dan airnya putih jernih. Maka mereka yang wajah yang tak tampan tadi, yang wajah buruk tadi, masuk dalam sungai. Masuk dalam sungai, kemudian mereka kembali kepada kami, kata Rasulullah, mari pula. Tapi kali ini mereka mari, wajah mereka sudah tidak buruk lagi. Sudah tidak buruk lagi, mereka menjadi serupa, sebaik-baik rupa. Kedua-dua makhluk itu berkata, inilah syurga Adnan dan inilah tempat tinggal kamu. Ini yang penuh dengan keindahan ini adalah syurga Adnan. Lalu aku mengangkat pandanganku ke atas. Tiba-tiba aku melihat istana seperti awan putih. Tengok pandangan, ada istana. Kedua-dua makhluk itu berkata, inilah tempat tinggalmu. Lalu aku, kata Rasulullah, berkata kepada mereka, yakni kedua-dua tadi, semoga Allah memberkatimu, biarkanlah aku memasukinya. Bermakna surga Adnan duduk di puncak satu pohon yang sangat besar. Naik, kemudian sampai sana, nampak bandar kota yang besar. Maka kota yang besar itu ada orang di dalamnya. Ada orang wajah tampan, ada orang yang tidak wajah tampan. Tetapi yang tidak wajah tampan disuruh mandi dalam sungai. Mandi dalam sungai, keluar dalam sungai, semua jadi seindah-indah wajah. Jadi kota yang besar duduk di atas bukit yang penuh dengan pancaran cairan emas dan perak tadi, itu adalah syurga Adnan. Syurga Adnan. Orang-orang yang wajah tampan, wajah tidak tampan, itu orang yang duduk dalam syurga tersebut. Lalu katanya, Nabi pun tengok itu, Nabi pandang ke atas. Maka ke atas ada istana seperti awan putih. Maka kata kedua-dua yang bersama Rasulullah, inilah tempat tinggalmu. Kalau begitu, kata Rasulullah, semoga Allah memberkati kamu dan biarkan aku memasukinya. Namun katanya malaikat tadi, kini belum saatnya engkau memasukinya, belum sampai masanya. Aku katakan kepada mereka, malam ini aku melihat ketakjuban. Apa erti semua yang kulihat? Kata Rasulullah kepada dua makhluk tadi, aku tengok benda-benda pelik tadi, apa maksud dia? Yang pertama, aku tengok ada orang baring, satu orang berdiri. Yang berdiri pegang batu, lepar atas kepala orang yang baring. Sampai pecah. Kemudian jadi molek semula. Apa maksud dia? Yang kedua, aku tengok ada orang duduk berdiri, ada orang berdiri, atas tekuk dia ada seorang yang jaga dia. Mari orang lain, mari seorang lagi siap mulut dia, hidung dia, mata dia, sampai ke tekuk. Ambil kulit siapa, siap sampai ke tekuk. Lepas tu jadi semula.
Begitulah. Itu yang kedua dia kata. Jadi aku tak tahu apa maksud dia. Kemudian yang ketiga aku tengok ada satu tempat macam dapur. Kemudian penuh dengan maknanya bila dapur ni penuh dengan tempat masak macam api saja dalam. Lalulah aku tengok ramai orang lelaki orang perempuan yang tidak berpakaian. Tiba-tiba pada lelaki perempuan tadi keluar api pada kedua kakinya. Apa maksud dia? Aku pun tidak faham juga. Kemudian aku tengok lagi ada pula orang itu berjalan dekat satu sungai. Dekat ada satu sungai. Sungai itu sungai darah. Sungai itu sungai darah. Aku tengok ada orang berenang dalam sungai tadi. Berenang dalam sungai darah sampai kat tepi sungai, dia kumpul-kumpul batu masuk dalam mulut dia. Bila dalam mulut dia penuh, dia berenang pula. Sampai belah nu, sampai tepi sungai, kumpul-kumpul batu masuk dalam mulut. Pergi pula sana. Heran dia tu. Apa maksud dia pula bila nampak macam tu? Kemudian aku tengok lagi jalan-jalan, tengok-tengok ada pohon, ada taman. Dekat taman itu ada orang berdiri tinggi saja, tinggi orang tu. Maknanya berdiri. Tapi keliling orang tadi yang tinggi tadi ada budak-budak kecil keliling dia tu. Itu siapa? Kenapa budak-budak kecil itu ada? Dia rasa katanya aku pun tidak faham. Maknanya lalu malaikat tadi terang. Aku akan khabarkan kepadamu, kata dua tadi. Dua makhluk tadi, yakni malaikat tadi, aku akan khabar padamu. Lelaki pertama yang engkau temui, sedang melukai kepalanya. Kepalanya dalam keadaan luka tadi, kena lempar batu tadi. Dengan batu adalah orang yang mengambil Al-Quran. Dia duk baca Quran, tapi dia tolak isi kandungan dalam Al-Quran. Wal-iyazubillah. Maknanya duk baca-baca Quran, dia tolak isi kandungan dalam Al-Quran. Yang kedua, dan dalam waktu yang sama, dia melalaikan sembahyang. Yang tadi, yang paling kena lempar di batu, dia berat nak sembahyang, maka batu itu akan lempar atas kepalanya, maka orang yang melalaikan sembahyang fardu. Itu yang pertama. Yang kedua, mulutnya disiap, matanya disiap, hidungnya disiap tadi sampai ke tengkuk. Orang yang buat keluar daripada rumah dia, dia bawa cerita-cerita palsu. Jaga-jaga hari ni banyak isu-isu. Banyak isu-isu. Kadang-kadang kita tak benar pun, kita pun sebar. Sebar. Bawa cerita palsu, bawa cerita perbohongan, yakni yang membawa kepada fitnah. Keluar rumah cari benda-benda yang boleh buat fitnah, cakap benda-benda yang boleh bawa dosa. Itu jaga bahaya. Jaga bahaya. Jadi kalau ada apa-apa jangan cepat. Mungkin itu tuduhan tidak benar, boleh jadi maknanya. Jadi tengok-tengok. Maka dia buatlah pembohongan ke sana sini dengan menyebarkan berita-berita fitnah. Kemudian dilihatnya lelaki perempuan yang bertelanjang tadi di suatu tempat seumpama dapur, mereka adalah penzina dan mereka tidak bertaubat sebelum mereka mati. Maknanya. Dan lelaki yang kamu temu berenang dalam lautan, dalam sungai darah. Dia berenang dalam sungai tu darah. Sampai ujung tu dia letak batu. Lepas tu penuh mulut batu, dia berenang pula dalam sungai darah. Mereka adalah orang yang makan riba. Wal-iyasubillah. Tu jaga-jaga hari ni. Kena bertaubat kita daripada riba. Kemudian lelaki yang nampak huduh. Kemudian duk berdiri, tiba-tiba keluar api keliling dia. Siapa mereka itu? Mereka adalah pemimpin yang zalim. Wal-iyazubillah. Moga-moga Allah tak jadikan kita pemimpin. Bahaya jadi pemimpin ni. Tapi kalau pemimpin itu adil, dia mendapat lindungan arsy Allah Ta'ala. Dia lebih utama. Sembahyang 2 rakaat pemimpin yang adil mendapat pahala seumpama ramainya rakyat dia. Tapi kalau dia zalim, dia dapat dosa besar, sangat-sangat besar. Semua rakyat dia akan dakwa di hadapan dia. Maka kalau nak jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang soleh, yang adil.
Kemudian dikatakan bahawa ada lelaki yang tinggi duduk dekat taman yang indah tadi. Kemudian ada anak-anak keliling dia. Itu siapa lelaki yang tinggi itu? Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, anak-anak yang keliling tadi, anak-anak yang mati meninggal dunia dalam keadaan fitrah. Maknanya dia mati dalam keadaan belum baligh. Duduk dalam taman yang indah. Nabi cerita kepada sahabat, ada malaikat bawa. Maka Nabi cerita hal ni pada sahabat. Ketika Nabi cerita hal ni pada sahabat, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, orang-orang anak-anak yang kecil yang bersama Nabi Ibrahim itu, anak-anak mati belum baligh, anak-anak orang musyrik ya ke?" Maknanya anak-anak di kalangan orang kafir ya juga. Nabi kata ya. Nabi kata ya, termasuk anak-anak musyrik. Lalu Nabi cerita balik, sambung lagi cerita. Kau yang sebahagiannya tampan dan sebahagiannya berwajah huduh adalah mereka yang mencampurkan amalan soleh dengan amalan buruk. Ada Nabi pergi satu tempat, ada wajah tampan, ada wajah buruk. Tetapi yang wajah buruk tu katanya, pergi mandi kamu dalam sungai, mandi sungai, keluar-keluar jadi seindah-indah wajah. Itu siapa mereka itu? Mereka yang mencampurkan amalan baik buruk, tetapi mereka diampunkan dosa oleh Allah. Diampunkan, dia mendapat keampunan. Allah Ta'ala mengampunkan mereka, dia mendapat keampunan daripada Allah. Sebab apa? Sebab kebanyakan kita buat amal baik campur dengan buruk, baik campur dengan buruk. Maka bila baik buruk, kemudian Allah nak beri pengampunan pada dia, boleh jadi kerana kebaikan lebih banyak pada keburukan, maka Allah ampunkan dia. Maka dekat negeri akhirat jadi wajah wuduh sekejap, kemudian diberi mandi dalam sungai, akhir keluar menjadi seindah-indah wajah. Ataupun dia itu maknanya dia banyak kejahatan, sikit aja kebaikan, dia campur juga tapi sikit aja. Boleh jadi dengan dia nak mati, dia bertaubat, Allah Ta'ala terima taubat dia. Maka dia juga termasuk di kalangan orang yang diampunkan dosa oleh Allah. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita dan tidak diazab kita di negeri akhirat, bahkan diberi nikmat mendapat rahmat daripada Allah. Sedangkan di dalam hadis yang diriwayatkan di Al-Bazzar disebutkan, kemudian Nabi Muhammad SAW menemui satu kaum yang terus-menerus memecahkan kepala mereka dengan batu dan tidak membuat mereka lemah. Dia ambil batu, dia pecahkan dengan semangat. Maknanya apa? Tak pecah jadi lemah. Batu behat tak ada. Sentiasa memecahkan kepalanya dengan batu. Maka aku bertanya kepada Jibril, kata Rasulullah, siapakah mereka? Mereka adalah orang yang malas mendirikan sembahyang. Jadi dikatakan bahawa bila mana Nabi tanya malaikat Jibril, kenapa mereka ambil batu pukul kepala dia, pecahkan kepala dia, dan dia tak lemah pun, maknanya berterusan, tak ada letih. Mula-mula pukul kuat-kuat, lepas tu kau lemah-lemah, tak, dia pukul, tidak lemah pun dia sentiasa memukul sampai pecah kepala dia. Lalu dikatakan siapa mereka itu? Dia adalah orang yang berat mengerjakan solat. Maknanya malas nak mengerjakan solat. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Ini Nabi berdoa. Minta, ya Allah, kami meminta perlindungan. Nabi baca Allahumma inni a'udzubika. Oleh kerana kita ramai kena baca na'ulah. Kami berlindung denganmu ya Allah minal hammi wal hazan, daripada susah, banyak susah ataupun banyak duka cita. Wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, dan kami minta berlindung daripada sifat lemah dan sifat malas. Siapa baca doa ni? A'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku minta berlindung dari lemah dan malas. Rasulullah baca. Rasulullah ni kalau tak baca pun tak apa, doa dia bukan malas, dia rajin lama. Tapi kenapa Rasulullah baca? Tetapi Rasulullah nak mengajar kepada umat, kepada kita, supaya kita ini minta bergantung dengan Allah, supaya kita menjadi orang yang rajin, tidak malas dalam mengerjakan ibadat kepada Allah Ta'ala. Maka Imam Ahmad, Abu Daud, Imam Nasai, Ibnu Majah, Al-Hakim meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda,
Amalan hamba yang pertama kali dihisap pada hari kiamat adalah sembahyang. Jika sempurna, ditulis baginya sempurna. Akan tetapi jika tidak sempurna, maka Allah berkata kepada para malaikat, kalau sembahyang fardu yang tidak sempurna, Allah berkata, wahai hamba, wahai malaikatku, adakah kamu menemui pada hambaku itu sembahyang sunat? Sebab itu kita selepas daripada sembahyang yang wajib, jangan tinggal sembahyang sunat. Sunat apa? Sunat rawatib. Kerana apa? Sunat rawatib ini menampung kekurangan sembahyang wajib. Tapi kalau tambah sembahyang sunat rawatib, tak apa kalau sempurna dah wajib. Maka ditanya, adakah sudah sempurna? Yang maknanya, adakah ada yang sunat? Sempurnakanlah dengannya solat wajib. Begitu juga dengan zakat. Kemudian dihisap amalan tadi. Kemudian kita sambung akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna. Allahumma ruzna ilman nafi'an warzuqna fahman tayyiba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.